5 minit, dalam tempoh setengah jam ataupun 1 jam punya ni. Tu yang kita nak tengok. Kalau kita tengok daily chart memang tak jadi apa. Jadi kalau kita super short term ataupun short term dan mid term ni nak tengok daily chart, boleh. Boleh lagi. Boleh guna pakai. Dan kalau contoh jadi kita nak tengok time frame yang kita nak tengok pun bergantung kepada ni lah. So dari segi strateginya, kalau kita tengok balik tadi lah, kalau kita tengok risk dari segi risiko, is the same thing. Masih lagi apply rule yang sama, tapi ni mengikut strategi yang ni. High risk, high return. So dari segi strategi, of course yang paling berisiko adalah ni lah, yang paling ni intraday, yang paling singkat. Okay. Kemudian disusuli dengan strategi-strategi yang berkaitan dengan super short term. Apa contoh super short termnya strategi? Contohnya BTST, buy today sell tomorrow. So dekat sini. Dan seterusnya dan seterusnya ke bawah ni. Sebab tu untuk tulislah. Lang. Nampak ke kecil sangat? Tak apalah short term, mid term. Muat lah. Okay, long term yang paling stabil lah, kurang berisiko. Okay. Untuk kita, saya cadangkan lah untuk kita yang macam baru lagi, janganlah, of course ramai yang terus tanya. Banyak yang saya buat YouTube channel saya, banyak lah newbie tanya pasal intraday. Maybe people suka the idea of 5 minit dah untung, 10 minit dah untung. Tapi kalau tak menjadi, 5 minit dah rugi, 10 minit dah rugi, itu kita kena faham tu. Kita selalu tengok untung je. Sebab tu saya selalu, kalau untuk yang baru-baru, janganlah tengok yang macam ni dulu. Jangan tengok yang ni. Jangan start dengan strategi yang berisiko ni. Sebab kita belum tahu lagi kita boleh terima ke tidak risiko yang macam tu. So always start dengan yang agak medium risk ni. Macam mid term ataupun short term boleh lagi. Few weeks ataupun few months, okay. So kita lebih bias ke arah ni. Jadi untuk hari ni, untuk exercise asas ni, kalau kita tengok trend nanti, kita akan tengok trend dalam konsep yang mid term, short term ke mid term. Macam ni few weeks to few months punya trend. Okay. Jadi kita kembali ke chart. Okay, K plus ni macam mana? So dari segi, kalau kita tengok, okay, kalau nak tak nampak sangat, okay, of course kita tengok trend yang dari segi beberapa ni bulan 9, bulan 10. Okay. Kalau nak compare senang aja. Anda ambil ni, bros ni, buat macam budak-budak tadika punya exercise. Jadi longgokkan harga dia dalam tempoh ni, ujung bulan dah. Longgokkan harga dia dalam sebulan ni. Longgokkan harga dalam sebulan lepas. Jadi then plotkan trend dia. Trend dia ni. Uptrend lah. Tu contoh dia. Tu cara dia kan. Tu cara yang mudah. Jadi untuk a longer term boleh bandingkan lah. So longer term, kalau kita kalau kita short term tadi, so kita bandingkan harga few days berbanding dengan few days sebelum tu, memang dia masih lagi downtrend. Ini cara yang mudah. Tapi kalau kita nak tengok dalam big picture punya trend pun, dia masih lagi uptrend lah. Dari sini masih lagi uptrend. Masih lagi uptrend. Okay, jadi nak trade K plus boleh tak? Okay, maknanya dia fit lah kriteria saham yang uptrend tu, maknanya okay. Maknanya still boleh analyze further lagi. Tapi kalau saham tu downtrend ataupun sideways, elakkan lah, sebab tak ada nampak ruang untuk trade dekat dalam tu. Sebab kita yang go down, maybe akan go lower. Okay, tengok contoh yang lain. Rubberex. Ini semua glove je, lebih kurang sama lah kot. Rubberex. Masih uptrend lagi kan. So maknanya daripada tengok pun kita dah nampak kan. Tengok dah, masih lagi uptrend. Okay, maknanya boleh trade tak? Boleh. Tapi of course lah, yang mengeluh tu sebab apa? Sebab mungkin dia beli masa kat sini. Nanti kita tengok mana cara nak beli supaya kita tak sedih dapat saham-saham yang masa kat sini. Ni kalau tengok trend ni, kalau tengok big picture senang nak nampak kan. Beli kat sini. Beli kat sini. Bila dah jadi senang nampak beli kat sini. Kan ada yang pergi beli pula. Okay, ni contoh so itu trend. Satu lagi yang kita bukan glove, Comark. Inilah cara yang mudah. First kena tengok trend. Pun uptrend juga. Kita tengok saham yang downtrend lah, boleh tak? Cuba cari contoh dalam downtrend. Tenaga macam banyak buat hal je. Tengok Tenaga Nasional. Dengar-dengarnya macam buat hal je.
Ini contoh downtrend. Jadi siapa yang nak trade tu, janganlah tengok trend dia menurun kan. Tapi kalau nak invest lain, tu jangan cakap. Kan kita kena tahu, kita kena kadang-kadang ni dia bercampur-campur. Bercampur-campur tu yang pening tu. So saya cakap dah, kan ada cakap dia kata tenaga tak bagus lah. Apalah. Kita tengok sekarang ni kita tengah bincang pasal technical analysis. Jadi kita tengoklah technically not good. Tapi kalau investor dia tengah meleleh lah air dia kan, macam air hidung dia, air telinga ada. So macam geram ni tengok ni. Contoh investor kan, murah ni. Tapi kita tengok dari sudut trend. Ni contoh trend yang downtrend. Okay, sekarang dah pandai dah tengok trend. Jadi yang pertama nak pilih saham untuk technical lah. Nak pilih saham, tengok saham yang uptrend. Okay, settle. Alright. Yang kedua, dah pandai dah, macam dah okey dah ni. Macam lega dah ni kan. Kita tengok yang kedua. Yang kedua, penting ni. Kita kena tahu macam mana nak tengok support resistance. Apa benda pula support resistance ni? Senang je, jangan risau. Dia secara teori macam ni. Bila harga saham tu dia bergerak, dia macam ni naik turun, naik turun. Okay, ni yang senang punya cerita Kita anggap kita tengok gariskan kat bawah ni. Ini adalah support. Tukar kali lain lah. Secara psikologi kenapa logik senang orang pakai ni? Sebab, dan universal kat mana-mana pun dia pakai ilmu yang sama. Sebab bila harga saham tu tengah naik, bila sampai ke satu paras tu yang dikatakan resistance, ramai orang berjemaah akan rasa harga dah tinggi lah, people akan start selling. Bila orang start selling, apa berlaku? Harga dia akan turun sampai ke satu paras yang dipanggil psychology, people akan rasa murah ni. Dia start beli balik. Orang lain lah pula beli. So bila orang start beli, dia naik. So macam tu. So sebab tu paras ni yang dipanggil sebagai paras. Kat bawah ni lantai lah ataupun support. Dan paras yang atas ni yang dipanggil sebagai resistance. Ataupun lantai ataupun ceiling. Jadi kita kena tahu macam mana nak menentukan support dengan resistance supaya kita boleh buat plan. Kita boleh buat strategi nanti. Trading plan nak beli saham ni, kita dah sebelum beli kita dah set dah plan. Kalau jadi macam ni aku nak buat macam ni. Kalau jadi macam ni kita nak buat macam ni. That is a plan. Sekarang sebelum kita tengok bab trading plan tu, kita belajar dulu macam mana nak menentukan support dengan resistance dekat chart yang sebenar. Kita tengok saham GDAX. GDAX macam mana? GDAX ni macam sideway kan? Dia macam sideway. Jadi kalau nak trade pun adalah mungkin ruang. Tapi ruang tu bila kita beli dekat-dekat dengan support lah. Sorry laju pula buat. Tak boleh. Kita tengok saham lain lah yang senang Tengok saham lain yang senang. GDAX ni kejap lagi kita bincang. Data prep. Boleh lah boleh. Uptrend kan. So kita tengok macam mana nak menentukan support. So kita dah nampak dah ni naik turun banyak ni. Macam mana nak menentukan support? Support, kita tengok harga terkini sekarang dekat 18 sen. Ni contoh saham yang ni lah, tengok negative earning loss making company. So kalau anda baru-baru pun kita cadangkan elakkan syarikat rugi. Tapi kalau nak trade pun pilih syarikat yang ada ni sikit. Tak apa, kita tengok yang lain lah kan. Tengok VS. Saya risau je yang baru-baru ni tersangkut saham-saham yang macam masalah ni contoh yang company pun bukan negative earning. So VS harganya sekarang RM2.34. Soalan yang pertama, macam mana nak menentukan supportnya? Macam mana tips dia senang je. Dia ada beberapa cara kita nak buat. First kita tengok cara manual dulu. Yang kedua kita akan tengok cara automatic. Cara yang manual adalah bila kita tengok harganya sekarang, kita tengok harga yang dia yang pernah pergi sebelum ni hari